Hai semua, kita akan teruskan sesi pembelajaran ini dengan video bahagian 2.4D. Okay, kita akan explore apakah ini maksudkan dengan turning points and their nature. So, sebelum kita teruskan, ada satu cerita yang saya nak kongsikan berkenaan dengan graf. Okay. Pada satu hari, bukan pada satu hari okay. So let's say kita ada satu graf pada Cartesian plane. So this x axis dengan y axis. So let's say kita ada satu graf cubic. So let's say our function equation is x cube minus 2x square plus 5. So by looking at the equation, so kita tahu yang kita ada equation of cubic. Sebab apa cubic? Sebab the highest power of x dekat equation kita adalah to the power of 3. So ingat balik, kalau ni graf straight line, kalau macam ni graf kuadratik. So kalau cubic pattern dia macam ni kan. Ni kalau jenis pattern positif lah. So kalau kat sini, from this equation kita tahu yang this is cubic graph and the intercept is positive 5. So katakanlah sini positive 5. So let's say kita punya graf bentuk dia begini. Cubic. So this is cubic graph. With this equation x cube minus 2x plus 5. Kita masukkan. So ni graf kita dengan memiliki function x cube minus 2x plus 5. So perhatikan dekat kita punya graf ni sekarang. Katakanlah kita ada beberapa koordinat yang kita nak tetapkan dalam graf merah ni. So let's say the first coordinate dekat sini and the second coordinate dekat sini. So let's say sini titik A, sini titik B. Cuba perhatikan kedudukan titik A dengan titik B. Titik A dan titik B, kalau kita perasan dia berada pada kedudukan paling bawah graf kat lengkung ni, dengan titik B pula duduk pada kedudukan paling atas dekat lengkung. Dan kalau kita sebelum kita dah buatkan gradient of tangent kan, gradient. So pada kedudukan A ni sebenarnya kita tahu yang gradient dia adalah sifar. Dan sama juga dengan kedudukan B, di mana pada kedudukan B ni kita tahu yang kita memiliki kecerunan sifar. So pelajar nampak A dan B. So A dan B ni adalah kedudukan atau titik di mana perubahan lengkung pada graf itu berlaku. Katakanlah kita ada satu titik kat sini So katakan sini titik Z1. Katakan kita bermula di sini titik Z1. Kemudian kita ada kat sini. Kita ada titik Z2 contohnya. So pada Z1, pelajar boleh tahu kan apakah pattern of gradient kita di sini. So kalau kita perhatikan di sini, so let's say this is our gradient line for coordinate dekat Z1 ni. So dekat kedudukan Z1 ni, gradient kita berkadar positif. Berkadar positif. So katakanlah titik ni berubah dari Z1 ke Z2. Tapi sebelum dia pergi kepada Z2, dia akan singgah dekat kedudukan B ni kan. So dekat kedudukan B ni kita tahu dia punya gradient dia berkadar sifar. Dan Z2 ni pula, Z2. Cuba buat satu straight line. So betul tak kalau kita katakan dekat Z2 ni, kita memiliki kecerunan berkadar negatif sebab dia slant to the left. So dia jatuh ke bawah ni. So perubahan yang berlaku dekat B ni, kita panggil dia sebagai titik pusingan, atau B ni kita panggil dia sebagai turning point. Turning point. Dan sama juga dengan berlaku pada apa yang berlaku dengan titik A. So bayangkan kita teruskan daripada Z2, kita teruskan titik ke Z3. Z2 kita tahu yang kecerunan dia berkadar negatif. Manakala Z3, kalau kita buat satu straight line, kepada kedudukan Z3 ni kita tahu yang kita memiliki kecerunan berkadar positif. So berlaku perubahan
pattern of gradient dan berlaku perubahan the value of gradient pada Z2 dan Z3. Tapi sebelum Z2 nak ke Z3 ni, okay, dia akan singgah dekat A ni, di mana A ni adalah titik yang akan mengubah the curve of the graph. Dia mengubah lengkung ni. Asalnya gradient dia negatif. Okay, dia akan singgah kat A ni, which is gradient sifar, baru dia positifkan gradient. Okay. So A ni di mana kita panggil dia sebagai turning point atau titik pusingan. Okay. Turning point. So inilah yang dimaksudkan dengan turning point, atau in Malay panggil sebagai titik pusingan. Titik yang kedudukan yang mengubah nilai kecerunan from negative to positive, from positive to negative, and also from negative to positive. So A dan B ni kedudukan yang kita panggil sebagai turning point. Okey, sekarang ni so pelajar cuba tengok. Okey, sekarang ni titik A dan titik B ni kita panggil sebagai turning point. Dan sekarang ni cuba bezakan pula apa beza antara titik A dan titik B. Okey. Titik A ni berada pada lengkung dekat bonggol belah bawah. Nampak tak? Okey. Manakala titik B ni dia berada pada bonggol dekat belah atas bonggol. Okey. So sekarang ni pelajar kena tahu yang titik B ni dia adalah kategori turning point. Okey. Dan dia adalah kategori turning point. Okey. Specifically namanya adalah maximum point. Okey. Maximum point. Okay, manakala titik A ni adalah, yes, dia adalah turning point. Point yang mengubah point yang mengubah pattern gradient from negative to positive. So, bila titik tu berhenti di titik A, okay, so A ni memiliki kecerunan sifar, dia turning point, tapi tengok A, dia duduk dekat bonggol, okay, dekat bonggol dekat lengkung ni, dekat belah bawah. So, titik A ni, yes, dia turning point, atau secara spesifiknya A ni kita panggil sebagai minimum point. Okay. So sekarang ni pelajar kena tahu turning point ada dua. Satu minimum point duduk dekat bawah lengkung, satu lagi maximum point duduk dekat belah atas lengkung graf. Okay, so tadi saya dah kongsikan berkenaan dengan turning point. Okay, which is ada dua, turning point ada dua, iaitu maximum point dengan minimum point. Okay, sekarang kita perhatikan satu lagi benda. Okay, satu lagi kedudukan. Okay, so perhatikan graf yang ada belah kanan ni. Okay, so pelajar perhatikan. Okay, sekarang tadi saya dah terangkan yang A ni, okay, nama dia turning point, which is maximum point. Manakala titik B ni, okay, dekat titik B gradient dia sifar, yes, betul. Dan titik B ni kedudukannya kita panggil sebagai turning point, atau specifically nama dia minimum point. Okay, tapi okay, cuba tengok titik C. Okay, dekat titik C ni juga berlakunya satu pattern atau satu perubahan pada pola kecerunan. Baik, mungkin saya perlu lukiskan sedikit. Okay, so let's say kita ada Cartesian plane, faksi X, faksi Y, dan kita ada graf. Okay, so let's say graf kita okay, so di sini, okay, kita perhatikan so ada satu titik di sini, nama dia, okay, titik A, satu titik di sini, titik B, dan kita ada satu titik di sini, okay, titik C. Okay, apakah persamaan antara ketiga-tiga kedudukan atau ketiga-tiga titik ini? Yes, ketiga-tiga kedudukan ini memiliki nilai kecerunan yang sama, which is dia punya M, okay, dia punya gradient berkadar sifar. Okay, dekat B pun sama, kecerunan dia berkadar sifar, dan dekat C ni pun, perasan tak? Dia macam satu posisi perubahan antara kecerunan. Okay, sebab macam ni graf tu melengkung macam ni, naik, okay. So sini gradient kita positif, sini gradient kita sifar. Okay, dia turun, so turun gradient kita negatif. Tapi dia lengkung, okay, dia lengkung macam nak naik, tapi dia turun balik. Okay, so berlaku satu titik di sini. Okay, so dia naik balik. Okay, so di sini sebenarnya, okay, dia seolah-olah macam nak naik, tapi tak, dia lengkung tapi dia turun balik. So sebenarnya, okay, di sini juga, di mana kedudukan titik sini juga sebenarnya memiliki satu kecerunan yang berkadar sifar. Okay, tu dari segi persamaan. Tapi sekarang ni kita tengok apa beza antara titik A, B dan C. Okay, A dan B seperti yang telah kita
kongsikan tadi, A ni kita panggil dia sebagai maximum point. Kenapa nama dia maximum point? Sebab dia duduk dekat turning point yang belah atas bonggol. So dia ni turning point lah, turning point jenis maximum. Manakala titik B ni pula, namanya minimum point. Kenapa dia minimum? Sebab dia duduk dekat curve bonggol kat belah bawah ni. Dan minimum point, dia adalah turning point jenis minimum. Tapi sekarang ni cuba tengok C ni, adakah dia maksimum atau minimum? Kalau nak kata dia maksimum, sekejap kalau nak kata dia maksimum, dia mesti duduk atas bonggol kan. So seolah-olah sepatutnya kita ada tahu graf macam ni kan. So kalau graf tu bersambung dekat putus-putus ni, barulah C ni kita boleh panggil sebagai maksimum. Atau katakanlah graf ni kita tambah dekat belah, kita tambah dekat belah sini pula. Katakanlah graf ni tak jadi turun ke bawah, tapi dia naik ke atas begini. So kalau dia naik ke atas begini, barulah kita boleh kata yang sini adalah minimum point. Tapi sekarang ni C ni, dia turun, graf ni turun, dia turun lagi. So it's neither maximum nor minimum point. So titik C ni kita panggil dia sebagai C ni ada nama. Nama dia adalah point of inflection. Titik selang balas kalau tak silap. So titik C ni namanya adalah point of inflection. So saya dah kongsikan berkenaan dengan nature of turning point, which is, ingat nature of turning point. Turning point ada dua, satu maximum point, satu minimum point. Satu lagi point of inflection. Persamaan adalah ketiga-tiga titik ni, dia memiliki dy over dx dengan kosong. Kita akan teruskanlah. So belajar sikit lagi. So ingat balik, untuk titik kita ada berapa jenis. Sabar sebelum tu, yang kita dah explore tadi, kita ada maximum point dengan kita ada minimum point. Di mana dua titik ni dia berada di bawah, nama dia dipanggil sebagai turning point. So kena ingat lepas ni, turning points ada dua. Satu pada kedudukan maksimum, satu pada kedudukan minimum. Ni turning point. Ni A dan B ni turning point. Tapi pada C ni, dia bukan turning point. C ni jatuh pada kategori point of inflection. Point of inflection. So dia duduk pada kategori sendiri. Sebab dia bukanlah maksimum dan dia bukanlah minimum, tak sama dengan A dengan B ni. Dan turning points dan point of inflection adalah kategori point jenis yang kita panggil sebagai titik pegun, atau in English kita panggil sebagai stationary points. So inilah silsilah titik-titik yang penting yang ada dalam konsep differentiation. Belajar, ni rumusannya.